Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang itu, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Surah Al-Hujurat ayat 12. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini, sebelum berkumandangnya azan zuhur pada ini, sama-sama kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penghulu bagi segala hari ini mendatangkan keberkatan dan kerahmatan kepada kita. Lebih-lebih lagi kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW pada hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita memperbanyakkan salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita beroleh syafaat Nabi SAW. Untuk perkongsian tengah hari ini yang ringkas sebelum berkumandangnya azan zuhur, kita nak membincangkan tentang satu perkara yang tidak kurang pentingnya, yang bersangkut paut dengan kehidupan harian kita. Apabila kita hidup bermasyarakat, kita hidup dekat dunia ini, kita tidak boleh lari dengan hidup dengan manusia yang lain. Kita perlu antara satu sama lain, dan sudah pasti dan ia menjadi satu adat. Apabila kita hidup bermasyarakat, hidup dengan orang ramai, sudah pasti sifat-sifatnya, kelakuannya berbeza sama sekali. Jadi apabila berlaku perbezaan itu, maka kita perlu satu garis panduan agar kita tidak melebih-lebih ataupun terjerumus dalam kita mengata ataupun mengaibkan
Ataupun dalam arti kata lain, kita menjaga maruah saudara kita. Dan kita ini masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihan. Kita menerima kelebihan dan kekurangan itu dengan hati yang terbuka. Maka tajuk yang kita nak bincang pada tengah hari ini adalah menjaga maruah saudaranya. Saya petik dalam satu hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ini hadis sahih, taraf hadisnya hadis hasan, riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radda an 'irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Yang bermaksud, sesiapa yang mempertahankan kehormatan dan maruah saudaranya ketika ketiadaannya, maksudnya di belakangnya, orang tu yang kita tahan maruahnya itu, kehormatan seseorang itu kita pertahankan. Orang yang kita pertahankan itu dia tak tahu kita pertahankan maruahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Maka Allah Ta'ala akan memelihara wajahnya daripada api neraka pada hari kiamat. Begitu pentingnya untuk kita menjaga maruah saudara kita ini, sama ada diketahui oleh saudara kita itu atau tidak diketahui, fadilatnya, kelebihannya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita merungkai tentang maruah ini dalam perkataan bahasa Melayu, maruah diambil daripada perkataan bahasa Arab disebut sebagai muru'ah. Muru'ah. Dan maruah ini ada kalanya bermaksud akhlak yang baik dan adat-adat yang baik ataupun adat-adat yang indah. Dan ia berbeza bergantung kepada tempat ataupun sesuatu masyarakat. Dari segi istilah pula, maruah ini usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita usaha, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita tergelincir juga. Mungkin sebab kelalaian kita, kita leka, kita seronok dibuai dengan kehidupan ini. Kadang-kadang kita tergelincir, dan kadang-kadang kita sedar balik, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Ini yang disebut sebagai maruah. Kita cuba sedaya upaya untuk kita melakukan sesuatu perkara untuk memelihara diri kita daripada melakukan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Baik. Hadis yang saya bacakan tadi, tuan-tuan, siapa yang mempertahankan kehormatan dan maruah saudaranya ketika ketiadaannya, Allah Ta'ala akan memelihara wajahnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat kita, tuan-tuan, dimalukan di khalayak ramai tanpa dia ada ketika itu, kita pertahankan. Tuan-tuan, contoh, dia dah bertaubat, dia dah berubah, kita mungkin kisah-kisah lama dia, berdosa kita. Jadi kita wajib mempertahankan kawan-kawan kita dengan kita nasihat orang-orang yang mengata itu, sudahlah, mungkin dia sempat bertaubat, mungkin pada malamnya dia bertaubat pada Allah, kita tak tahu dia istighfar macam mana, dia sedekah macam mana. Dia dengar hadis Nabi, sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Kita tak tahu banyak mana dia sedekah. Kita tak tahu malamnya dia berdoa pada Allah, dia bantu orang tanpa kita ketahui. Jadi kalau orang itu mungkin 20 tahun lepas, 10 tahun lepas, ini kisah-kisah lama dia. Jadi kita rungkai balik aib dia itu, berdosa kita.
Kalau kita nampak dia dah baik kembali pada jalan Allah, kita doalah yang baik-baik supaya dia kekal. Jadi kita kena ingat benda ni. Kadang-kadang kita tersangkut bab ini, tak menjaga. Hadis ini mengajar kepada kita supaya mempertahankan saudara kita, kerana orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kita ni bersaudara. Pertalian kita adalah pertalian saudara sesama Islam. Oleh yang demikian tidak boleh dizalimi atau biarkannya dalam keadaan tertindas dan dihina maruahnya. Sebaliknya wajib menghormati dan memelihara maruahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sebuah hadis, ansur akhaka zaliman aw madluman. Ini tuan-tuan, hadis ini cukup popular. Kita ingatkan balik. Kita baca semula hadis ini. Tolonglah saudara engkau yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Zaliman atau madluman, kata Nabi SAW. Tolong mereka. Tolong mereka yang buat zalim itu dan orang yang dizalimi. Sahabat-sahabat ni, bila Nabi SAW cakap benda yang tak berapa clear, yang tak jelas, ataupun mereka ni agak keliru, mereka tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ansuruhu mazluman fa kaifa ansuruhu zaliman. Dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, aku pernah menolong orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, contoh orang yang kena tipu dengan scammer dan sebagainya, kena tipu, kita bantu dia, kita kumpul duit, orang tipu dia, orang hina dia, kita bantu dia, kita bagi kata-kata semangat. Sahabat-sahabat ni bertanya, fa kaifa ansuruhu zaliman, macam mana kami hendak menolong orang-orang yang zalim tu, orang yang buat zalim tu, macam mana? Orang yang dizalimi itu kita tolong lah. Contoh lah, saya bagi contoh mudah, tak nak contoh tinggi-tinggi. Tonton balik ni, selipar hilang. Dizalimi tu selipar kena curi, selipar raya tu. Jadi pihak masjid je kena cari apa tu? Cari selipar, tak ada, nak balik tak ada selipar, tak tahu, ambil selipar ni, kita bantu dia dizalimi tu. Jadi yang suka ambil selipar orang kat masjid surau ni, berhenti lah. Anda buat benda zalim, tak ada selipar. Jadi sahabat bertanya, bagaimanakah ya Rasulullah aku nak tolong orang yang zalim itu, orang yang buat zalim itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamna'uhu min adh-dhulmi fadhalika nasruka iyyah, atau kama qala. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana kita nak bantu orang yang buat zalim itu ialah engkau tegah dia daripada membuat kezaliman. Macam saya sebut tadi, wahai pencuri selipar, berhentilah curi selipar. Wahai orang-orang yang membuat fitnah, mengadu domba, berhentilah. Maka demikian itu bererti kamu menolong dia, tapi kita nasihatkan yang baik-baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mafhumnya, barang siapa yang tidak mahu menolong seseorang mukmin yang sedang dihina orang di sisinya, padahal dia mampu menolongnya, nescaya akan dihinakan dia oleh Allah di tengah-tengah khalayak ramai pada hari kiamat. Dia mampu nak tolong saudaranya yang muslim yang sedang dihina maruahnya, tapi dia tak tegar, maka pada hari akhirat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihinakan oleh Allah di tengah-tengah khalayak ramai pada hari kiamat. Sebaliknya pula,
Orang yang menolong saudaranya dengan cara yang tersembunyi dalam perkara yang dia dapat menolongnya, nescaya Allah Ta'ala akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Sebab kita ada sahabat-sahabat kita yang dizalimi, kena khianat dan sebagainya, kita bantu secara senyap dan sebagainya, Allah Ta'ala akan menolong di dunia dan di akhirat. Sebagai orang Islam, kita dituntut supaya menutup aib atau cela sesama Muslim. Kalau kita nampak aib sesuatu itu, kita tutuplah sedaya mungkin. Kita pun ada aib, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak zahirkan saja. Kita pun ada dosa. Aib kita ini Allah tak zahirkan saja. Jangan mendabik dada, jangan kita sombong. Kita ni suci, kita ni bersih. Orang yang buat dosa itu kotor, tidak. Kalau kita boleh, sedaya upaya, tuan-tuan, kita tutuplah aib dan cela sesama Muslim. Yang dimaksudkan dengan aib atau cela ialah segala perbuatan yang melanggar hukum agama atau undang-undang negara, dan juga aib atau cela yang terdapat pada bahagian tubuhnya. Ni apa-apa yang ada pada tubuh badan kawan-kawan kita yang baik, tak perlu bagi tahu. Sama jugalah orang yang mandikan jenazah dan sebagainya, dia pegang tu amanah. Waktu kita uruskan jenazah, tuan-tuan, uruskan jenazah, adalah sedikit dekat mana-mana, simpan, tak boleh cerita. Misalnya seorang gadis melakukan perkara sumbang dengan seorang lelaki sehingga ditangkap basah, seseorang yang mengidap penyakit kusta yang hingga baunya sangat busuk dan memalukan, maka hal yang sedemikian itu tidak perlu didedahkan dan dibesar-besarkan. Mak ayahnya ditangkap basah dulu, anaknya dah beberapa orang dah, anaknya masuk tahfiz, belajar dengan elok. Kita tak perlu ungkit pada anak-anaknya itu, tahu tak mak ayah awak dulu kena tangkap basah. Tak perlu beritahu macam tu. Walaupun kita sakit hati dengan orang tu, tak perlu beritahu. Ayah awak dulu ni pegang seri kembangan bapa awak ni, pakcik ada bukti, tak perlu tunjuk, tuan-tuan. Maruah dia. Mungkin tak perlu dibesar-besarkan dengan maksud supaya tersebar luas keburukannya dan kehinaannya. Lebih-lebih lagi kalau ditokok tambah atau gosip-gosip. Sekarang ni zaman media sosial, gambar-gambar lama, perangai-perangai buruknya diletak pula, ditokok tambah dengan cerita, komen tu beribu-ribu, ada pula yang share berpuluh ribu. Tuan-tuan terimalah akibatnya di akhirat. Di dunia mungkin tak dapat, akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, sesiapa yang menutup aib orang Islam, maka Allah Ta'ala akan menutup aib di dunia dan di akhirat. Justru marilah sama-sama kita menghormati hak-hak saudara kita dengan menjaga maruahnya dan menghalangnya daripada diaibkan, kerana menolong saudara dengan menjaga maruahnya pasti dipelihara dan dijaga oleh Allah maruah seseorang. Kita jaga maruah saudara kita ini, Allah Ta'ala janji Allah Ta'ala akan jaga maruah kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan kaum yang lain itu lebih baik daripada mereka. Maksudnya mengolok-olokkan ini merendah-rendahkan. Jangan rendahkan orang lain, tuan-tuan. Jangan rendah-rendahkan orang lain. Mungkin orang yang kita rendahkan itu lebih baik di sisi Allah daripada kita ini. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita yang lain.
Boleh jadi mereka lebih baik daripada golongan yang mengolok-olokkannya. Dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Jangan cela diri kita sendiri. Celakalah diri aku ni. Kenapalah aku jadi manusia? Jangan cakap macam tu. Jangan celakakan diri sendiri. Walaupun apa saja malapetaka. Ustaz, kenapalah saya ni Ustaz? Anak macam ni, suami macam ni, kerja macam ni. Saya ni macam-macam Ustaz. Jangan kamu panggil gelaran-gelaran yang buruk kepada saudara kamu. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah beriman. Ni tuan-tuan, orang tu dah bertaubat pada Allah, dah kembali kepada fitrah manusia, kita sebut-sebut lagi kesalahan dia yang dulu. Jangan. Ini teguran Allah. Dan barang siapa yang tidak bertaubat dengan sikap ini, maka itulah orang-orang yang zalim. Dia terlepas tuan. Dalam surah Al-Ma'idah, ayat tadi surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat seterusnya surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penting hadis ini, man dhabba an 'irdi akhihi al-muslim kana haqqan 'ala Allah an yuqtiqahu minan nar, atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang muslim, nescaya Allah membebaskannya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, maka apabila seseorang muslim mendengar kesalahan dan pelanggaran atas kehormatan saudaranya dalam suatu majlis, dia berhak untuk membelanya dan menjawabnya serta menjelaskan bahawa ini adalah salah, memalukan orang di khalayak ramai, ini salah, kena bagi tahu, dan memberitahu kebaikan-kebaikan saudaranya jika dia mengetahui kebaikan yang ada pada dirinya. Sebab tu kalau ada orang yang meninggal, sejahat mana pun dia, 1000 kejahatan yang dia buat, ada satu kebaikan yang dia buat, sebut kebaikan itu berulang kali. Jangan sebut kejahatannya. Hadis seterusnya, hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان وكذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفحوا فإن لو تفتحوا عمل الشيطان. Kata Nabi SAW, mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mukmin yang lemah. Allah Ta'ala suka orang-orang yang kuat ini. Kata Nabi SAW, sesiapa yang memudahkan satu kesusahan dunia seorang muslim, Allah Ta'ala akan memudahkan satu kesusahannya pada hari akhirat. Pada hari kiamat nanti, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan orang yang memudahkan urusan saudaranya dekat dunia ini. Kita nampak di mata kita, depan mata kita ni, saudara kita ni sedang susah, kita tolong mudahkan urusan dia, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang membantu seseorang itu dalam kesulitan, Allah Ta'ala akan mudahkan
urusan dia dekat dunia dan di akhirat, tanpa kita mengharap balasan orang yang kita bantu itu. Sebab itu tuan-tuan, para salafus salih dahulu, dia nak bantuan Allah, dia pergi bantu orang tanpa mengharapkan balasan. Itu amalan para salafus salih, orang-orang yang baik-baik dahulu. Mereka tahu nusrah Allah, bantuan Allah itu hadir apabila dia bantu orang. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak perlukan balasan dan ucapan terima kasih atas apa yang kamu berikan. Dan barang siapa yang menutup rahsia seseorang Muslim, Allah akan menutup rahsianya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, sentiasa memberi pertolongan kepada hamba selama mana hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Tuan-tuan, ini sifir yang Allah Ta'ala, ini fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan sedikit perkongsian pada tengah hari ini memberikan manfaat untuk kita bersama-samalah kita menjaga terutama maruah kita diri sendiri, maruah ahli keluarga kita, jiran tetangga kita dan masyarakat kita, dan maruah sebagai orang yang beragama Islam. Dan sama-samalah kita menjaga dan memelihara maruah saudara-saudara kita sesama Muslim. InsyaAllah, mudah-mudahan ada kebaikan bersama. Qul qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.